Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Seperti yang kita tahu, Muhyiddin Yassin yang didakwa di mahkamah esok. Saudara-saudara, satu kejadian mengejutkan. Sudah pasti ramai yang sudah menjangkakan setelah pemimpin bersatu, presiden bersatu dan juga pengerusi Perikatan Nasional yang terima tuduhan, terima tomahan berkaitan dengan penyelewengan dana dan sebagainya, yang terpalit rasuah, akhirnya Muhyiddin yang memberikan keterangan di SPRM hari ini, di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya, akhirnya Muhyiddin Yassin telah dibebaskan. Mesti ramai yang nantikan keputusan terkini status Muhyiddin Yassin. Walaupun kita tahu Muhyiddin Yassin memang akan didakwa di mahkamah, akhirnya beberapa pemimpin bersatu yang lain diterima kejutan, di mana satu artikel berita yang mengesahkan Muhyiddin dibebaskan lebih 8 jam beri keterangan di SPRM. Rupanya pengerusi Perikatan Nasional akhirnya dibebaskan, tetapi bukan dibebaskan daripada kes mahkamah dan sebagainya, namun dibebaskan setelah memberi keterangan selama lebih 8 jam di Ibu Pejabat SPRM. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dibebaskan selepas lebih 8 jam memberikan keterangan kepada Pegawai Penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Putrajaya. Presiden bersatu itu dilihat keluar daripada bangunan SPRM pada jam 8.19 malam sebelum mengadakan sidang media dengan kumpulan pemberita. Turut kelihatan kumpulan peguam yang diketuai Datuk K. Kumarandran dan pembantu khas yang dibenarkan untuk menemaninya. BH difahamkan Muhyiddin yang juga pengerusi PN diberikan kebenaran keluar atas faktor kesihatan beliau. Maksudnya, kalau bukan sebab faktor kesihatan, maksudnya Muhyiddin tidak dibenarkan keluar. Sebab kan artikel ini menyatakan BH difahamkan Muhyiddin yang juga pengerusi PN itu diberikan kebenaran untuk keluar atas faktor kesihatan beliau. Terdahulu juga pengerusi Perikatan Nasional tiba di Ibu Pejabat SPRM pada jam 7.18 pagi tadi bagi menjalani prosedur standar SPRM berkaitan dengan pendakwaan berkaitan kes salah guna dana kerajaan, program jana ekonomi pemerkasaan, kontraktor Bumi Putra berwibawa ataupun jana wibawa di Mahkamah Session. SPRM mengesahkan Muhyiddin yang ditahan pada jam 1 tengah hari tadi di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya selepas beliau hadir untuk dirakam percakapan bagi melengkapkan proses siasatan akhir berhubung projek jana wibawa dan isu berkaitan. Dalam satu kenyataan hari ini, SPRM juga mengesahkan badan itu sudah mendapat izin mendakwah daripada pejabat peguam negara bagi menuduh Muhyiddin di Mahkamah Kuala Lumpur esok. Muhyiddin yang berumur 75 tahun bakal menghadapi beberapa pertuduhan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 dan Seksyen 4 dalam kurungan 1 B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram AMLA ETF PUAA 2001. Muhyiddin akan menjadi bekas Perdana Menteri kedua selepas Najib Razak yang berdepan pertuduhan mengikut peruntukan seksyen sama di mahkamah. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya Muhyiddin dibebaskan lebih 8 jam beri keterangan di SPRM.
Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Ikuti perkembangan seterusnya berkaitan dengan case ini. Hai semua, selamat malam, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan bapak semua, satu isu hangat yang bukan satu tapi dua isu hangat yang saya dapat kongsikan hari ini, dan saya ingin buat satu pemerhatian saya, di mana saya terdengar beberapa pendapat daripada rakan-rakan yang mengatakan Perikatan Nasional PN akan bubar. Itu adalah spekulasi. Jadi sudah pasti kalau spekulasi banyak yang boleh lakukan. Tapi kenapa dikabarkan PN tiba-tiba nak bubar pula? Adakah disebabkan Muhyiddin Yassin yang akan didakwa di mahkamah dengan 6 tuduhan, di mana beberapa artikel yang telah membuat satu yang tajuk berita, yaitu Muhyiddin berdepan 6 tuduhan berkaitan dengan salah guna kuasa, pengubahan wang haram. Dan kenapa pula tiba-tiba PN boleh bubar kalau cuma dengan perkara itu? Kita kena ingat juga dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden PAS, yaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang. PAS ataupun Presiden PAS telah membuat kenyataan berkaitan dengan ceramah politik. Hadi Awang telah menunjukkan bahwa beliau tidak setuju dengan larangan daripada Sultan Terengganu dan juga Maidam berkaitan dengan ahli-ahli politik dilarang untuk mengadakan ceramah di mana-mana masjid dan surau di Terengganu. Jadi saudara-saudara, setelah Hadi Awang membuat kenyataan begini, sudah pasti Malaysia dikejutkan dengan kenyataan Hadi Awang. Dan hari ini pula, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, satu perkara yang mengejutkan yang saya nak sampaikan. Hadi Awang yang telah disahkan akan disiasat oleh USJT ataupun Unit Siasatan Jenayah Terkelas. Jadi saudara-saudara, ini satu kejutan besar kepada Perikatan Nasional. Pengurus CPN yang didakwa di mahkamah dan timbalan pengurus CPN pula yang disiasat oleh USJT. Saudara-saudara, adakah memang benar dengan perkara ini disahkan Perikatan Nasional akan benar-benar bubar disebabkan dua jawatan tertinggi, dua kerusi tertinggi PN pada hari ini yang kita dapat lihat memang sedang kritikal. Saudara-saudara, Muhyiddin Yassin yang dipanggil oleh SPRM untuk memberikan keterangan akhirnya akan didakwa di mahkamah. Berkaitan dengan timbalan pengurus CPN pula, Hadi Awang yang akan disiasat oleh USTJ, yaitu USJT, maafkan saya, yaitu Unit Siasatan Jenayah Terkelas. Adakah selepas ini yang kritikal pun PAS juga, yaitu Presiden PAS? Saudara-saudara, kita dapat melihat apa yang berlaku kepada PN hari ini sangat-sangat mengejutkan Malaysia. Sudah pasti seluruh ahli parlimen PN, seluruh ahli parlimen pembangkang, seluruh ahli parlimen Bersatu dan PAS dikejutkan dengan apa yang berlaku hari ini. Dan seperti yang kita tahu, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memang akan membantras semua rasuah di Malaysia. Adakah salah satu yang dibantras awal ini adalah Muhyiddin Yassin? Dan kita menunggu keputusan seterusnya selepas Muhyiddin didakwa di mahkamah. Jadi saudara-saudara, memang banyak kejutan yang berlaku hari ini. Muhyiddin didakwa di mahkamah, Hadi Awang disiasat oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas. Jadi apakah yang akan berlaku kepada PN? Apakah Perikatan Nasional akan benar-benar bubar selepas ini yang berlaku? Jadi saudara-saudara, ada juga kata Kluster Mahkamah 2.0 adalah pemimpin daripada Bersatu. Itu menurut Isham Jalil. Oke saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.